الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Hikam dari karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Kita sampai pada kalam hikmahnya yang ke-8. Kalau dalam kitab yang Jawi kita pada muka surat yang ke-7 pada baris yang ke-6. Kalau kitab yang Rumi Syarah Hikam Ibnu Athaillah yang ada pada saya ni, yang mungkin ada pada tuan-tuan, ini pada muka surat yang ke-20. Itu hikmah yang ke-8. Hikmah ini menyatakan tentang sedikit amalan tiada halangan untuk mendapat makrifat. Berkata Hadrat Syekh qala al-muallif rahimahullah, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayk alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alayk wal a'malu anta muhdiha ilayhi wa aynama tahdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayk. Berkata Hadrat Syekh dalam kalam hikmahnya yang ke-8 ini, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi, apabila telah terbuka bagi kamu suatu wajah daripada ta'aruf, yakni suatu pengurniaan daripada ma'rifat. Ta'aruf di sini bermaksud ma'rifat. Fala tubali ma'aha, maka tiada mengapa dengannya. Wa in qalla 'amaluk, walaupun amalan kamu tu sedikit. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluk. Apabila Tuhan membukakan suatu jalan bagimu untuk mengenali, yakni segala namanya, yakni mengenali asma'nya, sifatnya dan segala tegahannya pada kehendakmu, dan mengenalkan engkau pada sifat kudratnya dan qaharnya, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni apabila Allah Taala mengurniakan kita suatu pengenalan tentang Allah, kita kenal tak Allah Taala? Ada siapa-siapa yang dah kenal Allah Taala dah? Belum lagi. Kita baru nak mengenal Allah Taala, baru kenal sifat dia, sifat-sifat yang ada 20 tu. Baru nak mengenal sifat-sifat yang wajib bagi hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala ni ada kalanya dengan jalan usaha. Maksudnya dengan kita menuntut ilmu. Ada juga pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala ni
daripada jalan pemurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu yang dinamakan ma'rifat, ya. Ini Allah Taala memperkenalkan dirinya itu kepada seseorang hamba-Nya itu. Itu adalah satu pemurniaan, ya. Ataupun dalam istilahnya dipanggil irfan, ya. Irfan daripada perkataan ma'rifat, ya. Ta'aruf, ma'rifat, ya, berdasarkan kepada kata dasar dia itu ain, rafa, urf, ya. Jadi apabila terbukanya bagi seseorang hamba tu suatu pengurniaan ma'rifat, yakni dia dapat suatu pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah sama ada pengenalan tentang asma' dia ke, baru mengenal asma' dia, ya. Mungkin asma' Allah Taala yang kita tahu biasanya 99 contohnya. Tiba-tiba ada satu ustaz pula bagi tahu ada lagi nama-nama Allah Taala yang tidak ada dalam 99 itu, tapi antara nama-nama Allah Taala juga. Jadi kita pun ada lagi ke nama-nama Allah Taala? Ada. Ya. Menurut kata ulama, ada lebih 3,000 nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 1,000 diketahui oleh para malaikat, 1,000 diketahui oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan 1,000 terkandung di dalam kitab-kitab. Ya. Dan ada ulama yang berpendapat bahawa jumlah bilangan asma' Allah Ta'ala ni tak terhitung banyaknya, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Jadi pengenalan kita terhadap sesuatu tu bermula dengan mengenali nama dia. Baru kita tahu, ataupun kita tengok sesuatu tu nak tahu dia tu apa, tanya nama, apa benda ni. Bila kita tahu nama ni, baru kita dapat pengenalan tentang zat dia, ya. Jadi begitulah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak mengenal zat Allah Taala ni macam mana. Zat Allah Taala ni tak ada berupa, tak ada berbentuk, ya. Tak ada macam yang kita boleh gambarkan dengan kepala otak kita, tak boleh, ya. Laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu apa pun yang menyerupainya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada siapa pun yang sekufu dengan dia, yang sebanding dengan dia, yang setara dengan dia, tak ada. Jadi macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan kita mengenal sifat-sifat dia, asma'-asma' dia, ya. Perlakuan, tindakan-tindakannya pada alam ini, ya. Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan. Ini semua af'al Allah Ta'ala. Allah yang mematikan, Allah yang memberi kesempitan, Allah yang memberikan kelapangan, Allah yang memberi seseorang itu jadi kaya, Allah yang memberikan seseorang itu jadi miskin, Allah yang menjadikan seseorang itu jadi sihat, ya. Ada orang yang Allah Ta'ala timpakan dengan penyakit, ada orang yang Allah Ta'ala berikan kesejahteraan, kebahagiaan, keselesaan, kenikmatan, ada yang Allah Ta'ala timpakan dengan berbagai-bagai musibah, bala, dugaan, ya. Jadi ini adalah af'al, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan Allah, yang mana apabila kita mengenal Allah, terhasilnya ma'rifat tentang segala tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya. Barulah kita tak kata kita yang bagi rezeki pada ahli keluarga, kita tahu Allah yang bagi rezeki pada setiap ahli keluarga kita. Itu tandanya orang yang dah mengenal Allah Ta'ala. Dia tak ada nak mengaku, aku yang bagi kau rezeki, aku yang bagi kau makan, ya. Jadi pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni ada berbagai-bagai tahap, ada berbagai-bagai peringkat, ya. Dari kita mengenal tentang nama-nama dia, ya, mengenal tentang sifat-sifat dia, ya, dan mengenal tentang segala i'tibarat dia, syu'unat dia, ya. Banyak pengenalan makrifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan di sini, apabila terbukanya bagi kamu sebahagian daripada makrifat ini, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi, apabila terbuka sedikit makrifat tentang Allah Taala ni pun dah besar dah, tuan-tuan, ya. Daripada nak bandingkan dengan orang yang langsung tak kenal Tuhan, ya, apa tentang Tuhan pun dia tak tahu. Jadi apabila seseorang hamba tu diberikan pengenalan bahawa Allah itu sebenarnya satu, esa, itu pun dah cukup besar dah, ya. Allahu Ahad, kita tahu Allah Ta'ala zat dia satu saja, ya. Itu pun satu pengenalan tentang Allah Ta'ala. Sebab banyak lagi manusia-manusia yang percaya bahawa Tuhan itu berbilang-bilang, ya. Jadi pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dinamakan ma'rifat. Apabila terbukanya bagi kamu suatu pintu ma'rifat, suatu pengenalan ma'rifat, fala tubali ma'ha, tidak mengapa dengan penghasilan tersebut, walaupun amalan kita tu hanya sedikit,
Jadi walaupun kita ni buat amal tak adalah macam para tabi'in, para tabi'in yang sembahyang beribu-ribu rakaat setiap malam, ya. Ada yang khatam Quran pagi, siang sekali, malam sekali. Mampu ke kita nak buat amalan-amalan yang macam tu? Ya. Jadi macam kita ni, umat-umat akhir zaman ni, lagi keupayaan untuk kita melakukan amal-amal tu dah makin kurang, ya. Kadar kemampuan kita tu dah makin lemah. Jadi walaupun seseorang itu yang dalam perjalanan dia menuju kepada Allah Ta'ala itu nak mendapatkan pengenalan tentang Allah Ta'ala, yang nak menghasilkan ma'rifat tentang Allah, dia melakukan amal. Bukan kata dia meninggalkan amal, tetapi amalan yang dilakukan tu dianggapnya masih sedikit, ya. Taklah sebanyak macam mana yang orang-orang terdahulu telah lakukan, ya. Siang malam sibuk dengan amalan ibadat, siang berpuasa, malam bertahajud, qiyamul lail lagi, ya. Namun adakah mampu kita nak buat macam tu lagi zaman sekarang ni, ya? Makan sikit sepinggan dua pinggan pun dah sengkak, perut letih, tidur. Tak sempat buat amal lagi, baru lepas makan je dah tidur dah. Nampak? Jadi amalan yang kita mampu lakukan mungkin sedikit, ya. Tetapi kalau kita buat amal tu dengan niat yang ikhlas, semata-mata kerana Allah, ini saja kemampuan aku ya Allah, inilah kemampuan yang ada pada aku ya Allah, yang bagi aku kederat untuk aku lakukan amal taat ni pun daripada Engkau ya Allah. Ini walaupun kita buat amal tu sedikit, dengan penuh penyerahan, dengan menafikan segala keupayaan kita, ya, tiba-tiba Allah Ta'ala bukakan pintu makrifat, pengenalan lagi, ya, bertambah pemahaman kita tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin bertambah pengenalan kita tentang af'al, tindakan-tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah, ya, maka tak mengapa walaupun amalan kita sikit, ya. Kenapa? Amalan daripada pihak hamba, maknanya itu adalah suatu yang diusahakan, ya. Tetapi yang nak menentukan hasil apa yang kita usahakan tu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia menerima ataupun dia suka dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba, walaupun amalan hamba tu sedikit, tetapi Allah Ta'ala suka. Suka sebab apa? Mungkin disebabkan nilai keikhlasan yang ada dalam hatinya, yang dilakukan amalan itu semata-mata kerana takutkan Allah, semata-mata kerana Allah, nak mencari keridhaan Allah, ya. Dan tak ada lagi niat-niat yang selain itu dalam hatinya, ya. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menerima amalan itu, walaupun amalan itu hanyalah 2 rakaat sembahyang sunat saja, ya, itu sudah cukup besar rahmatnya bagi hamba tersebut, ya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memurniakan makrifat, ya, makrifat ni adalah satu perkara yang lebih besar berbanding dengan amalan ibadat, ya. Kerana kalau seorang tu, kalau dia melakukan amalan ibadat tanpa ada makrifat, pengenalan kepada hadrat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka amalan ibadat tu, mutunya tu, nilainya tu kurang nak dibandingkan dengan orang yang melakukan amalan ibadat dengan makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kerana Allah Ta'ala nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Tapi ibadah yang dimaksudkan di sini, ya, ai ya'rifun, yani liya'budun ai liya'rifun. Maksud ibadat di sini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ianya adalah bermaksud makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk maksud mengenal, makrifat kepada Allah Ta'ala, ya. Apabila kita ada makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah pelaksanaan amalan ibadah kita itu sempurna. Sebab kita tahu kepada siapa yang kita buat amal ibadat itu, kepada siapa. Kalau tidak, kita tak tahu. Kita buat dia kerana adat, ataupun mungkin kerana, ya, disuruh, ya, kerana terpaksa dan sebagainya, ya, tanpa ada rasa keikhlasan yang sempurna kerana menuntut keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi iza fatahalaka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'ha wa in qalla 'amaluka.
Apabila terbukanya bagi kamu sesuatu kurniaan daripada makrifat, maka tidak mengapa dengannya walaupun sedikit amalanmu. Ya. Kerana wujud amalanmu itu bukan dari sebab dan ikhtiarmu. Jadi amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, segala amalan-amalan ketaatan itu, meskipun pada zahirnya nampak daripada amal perbuatan hamba itu, tetapi pada hakikatnya adalah dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ada daya dan upaya untuk melakukan amal-amal ketaatan melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iradat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana wujud amalanmu itu bukan dari sebab dan ikhtiarmu, engkau hendaklah mensyukuri apa yang dikurniakan kepadamu. Kerana mengenali Allah itu adalah kesudahan, kemuncak yang dituntut. Ya. Kerana makrifat itu adalah perkara yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dianya adalah perkara yang permulaan dan perkara yang penghujungan. Ya. Sebab tu kita pernah dengar selalu ulama kata apa? Awal din ma'rifatullah. Awal agama itu makrifat Allah. Ya. Maksudnya kita nak mula masuk dalam syariat agama Allah Ta'ala ni, hendaklah kita mulakan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dengan sebenar-benar pengenalan, mengenal perkara-perkara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apabila seseorang hamba itu dihadapkan kepada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan mengenalinya dan dihadapkannya dalam keadaan tenang dan tetap di dalamnya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak memperkenalkan dirinya kepada seseorang hamba, ya, Allah Taala ni dia tersembunyi, terlindung. Kita tak tahu Allah Taala kat mana, baik pada pandangan kita. Ya. Bagaimana keadaan zat Allah Subhanahu Wa Taala tu pun kita tak tahu bagaimana. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan suatu pengenalan tentang diri dia itu kepada seseorang hamba, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan jalan-jalan asbab untuk dia mendapat pengenalan tersebut. Antaranya mungkin dia berjumpa dengan seseorang guru, ya, ataupun mungkin dia mutalaah kitab-kitab yang tertentu, maka dibukakan baginya jalan mengenalinya. Mana jalan itu akan terbuka. Jalan nak mengenal Allah Ta'ala tu, dia ada jalan ilmu dan ada jalan irfan. Jalan ilmu ni adalah dengan kita belajar mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala menerusi dalil dan nas. Ya, daripada kitabullah, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, kita mengenal Allah Ta'ala dengan jalan ilmu. Apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang ni kita belajar dengan nas dan dalil, itu dipanggil dengan jalan ilmu. Di kalangan para asfiya, ini para sufi, ahli-ahli tasawuf, mereka juga mendapat pengenalan tentang hadrat Allah Subhanahu Wa Taala ni, namun bukan dengan jalan ilmu. Ini dipanggil, diistilahkan dengan jalan irfan. Jalan irfan ini, dia adalah penghasilan makrifat kepada Allah Ta'ala dengan dia mengamalkan ilmu yang Allah Ta'ala telah bagi kepada dia. Ya? Dia bukannya menuntut ilmu, tapi dia beramal ilmu yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada dia. Sebab itu ada hadis yang menyatakan bahawa, ya, yang bermaksud apa, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang diketahuinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Ya. Jadi dengan jalan irfan ini, apabila orang-orang yang menempuh jalan tasawuf ini menyibukkan diri mereka dengan melakukan amal-amal ibadah, riyadhah yang diberikan oleh guru mereka, maka dengan amalan tersebut apabila mereka mendawamkannya, memperbanyakkannya atau melazimkannya, maka akan terhasillah pemurnian makrifat itu. Mana penghasilan, pengenalan kepada Allah Ta'ala, pintu makrifat itu terbuka, pengenalan tentang Allah Ta'ala. Sebab tu banyak orang-orang yang ahli zikir ni, dia orang pun mengenal Allah Ta'ala juga, walaupun dia orang ni tak mengaji. Mungkin dia orang kalau tanya sifat 20 ke apa, dia sifat nafsiah apa, sifat salbiah, dia tak tahu nak jawab. Tapi dia yakin dengan Allah Ta'ala tu lebih sempurna nak banding dengan orang yang baru mengaji sifat 20. Orang yang belajar sifat 20 pun masih ada ragu-ragu lagi dengan hadrat haq Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, berbanding dengan orang yang ahli irfan ni,
Dia pun yakin dengan Allah Ta'ala tu sampai dia sanggup menyibukkan diri tu dengan amalan ibadat, kerana apa? Mereka mendapat penghasilan irfan, ma'rifat. Baik, apabila seorang hamba itu dihadapkan kepada setengah asbabnya, ini apabila Allah Ta'ala bukakan, hampirkan dia dengan beberapa asbab untuk dia mencapai jalan makrifat tadi, sama ada mungkin dia masuk sekolah pondok ke, mengaji kitab ke, belajar kitab Faridatul Faraid ke, nak belajar sifat-sifat 20 ke, ataupun mungkin dia pergi jumpa dengan golongan ahli-ahli sufi ke, yang jenis berzikir, pergi bersuluk ke, itu mana ada mengaji kitab, dia pergi berzikir je, buat beramal, bersuluk, tapi dia menghasilkan pengurnian makrifat. Ini dimaksudkan apabila dibuka setengah-setengah asbab. Dia ada banyak asbab nak mengenal Allah Ta'ala ni. Dia bukan satu jalan asbab saja, ada banyak asbab. Sehingga para masyayikh mengatakan, jalan nak menuju pada Allah Ta'ala ni, jalan nak mencapai makrifat Allah Ta'ala ni adalah sebanyak bilangan nafas-nafas manusia. Maknanya jalan nak mencapai pengenalan kepada Allah Ta'ala ni banyak sebenarnya. Namun apa yang menjadi keutamaan ialah kita menuruti apa yang ditempuh oleh para alim ulama dan para aulia. Para alim ulama ni mereka dengan jalan mempelajari nas dan dalil daripada kitabullah, daripada hadis-hadis Rasulullah, daripada sumber-sumber yang sahih. Manakala para aulia-aulia Allah Ta'ala ni dengan mereka mendawamkan amalan ibadah mereka sehingga terhasil pengurnian makrifat ke atas diri mereka. Itu antara asbab-asbab yang mereka tempuh. Bagi ulama dengan jalan ilmu, bagi para aulia dengan jalan irfan. Jadi apabila seseorang hamba itu dihadapkan kepada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan mengenalinya. Maka terbukalah jalan tu nak mengenal Allah Ta'ala tu. Dan dihadapkannya dalam keadaan tenang dan tetap di dalamnya. Ini kalau orang dah mengaji sekolah pondok tu, dia tenang, dia suka duduk kat sekolah pondok. Sebab hari-hari menghafal sifat 20. Tenang di dalam mengenal Allah Ta'ala tu. Begitu juga yang jenis sibuk berzikir ni, kalau boleh tiap-tiap hari nak duduk kat rumah suluk contohnya, tenang duduk berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka mendapat ketenangan dalam jalan mereka nak menghasilkan makrifat itu. Maka yang demikian itu sebahagian daripada nikmat yang amat besar kepadanya. Kerana itu orang-orang yang mendapat makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan, untuk orang yang ada makrifat pengenalan kepada Allah Ta'ala ni, mereka akan lebih mengenal, lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk mereka ni, mereka dapat dua syurga, satu syurga di dunia dan satu syurga di akhirat. Syurga di akhirat tu kita tahu dah, dengan sungai-sungai madu, sungai susu, sungai arak ni semua mengalir, dengan bidadari, dengan mahligai-mahligainya, itu di akhirat. Tetapi syurga, dalam syurga ni, kalau orang dah masuk syurga ni, dia tak ingat dah segala kesusahan dulu kat dunia, kena penyakit kanser ke, pernah kena berjangkit COVID-19, dia lupa dah. Dia syok yang dalam syurga tu. Allah, nikmat tu apa lagi yang tak dapat rasa lagi ni. Bidadari sana tak dapat jumpa lagi. Dia sibuk dengan apa yang dia hadapan. Dia lupa segala kesusahan yang dia hadapi. Pernah aksiden ke, pernah jatuh pokok kelapa ke apa ni, pernah kena tinggal, pernah kena barang kena curi ke, pernah rumah terbakar. Dia lupa segala kesusahan di dunia, habis dia lupanya. Kerana seronok dengan syurga di depan dia. Begitulah juga makrifat. Syurga bagi orang-orang yang ahli makrifat ni, di dunia ni mereka dapat makrifat kepada Allah, itu syurga untuk mereka. Di akhirat mereka akan dapat juga syurga nikmat tu. Tetapi di dunia ni syurga yang mereka dapat tu iaitu syurga makrifat. Apa yang dimaksud dengan syurga makrifat tu? Iaitu apabila mereka tu dalam kesibukan mereka nak mendapatkan makrifat, pengenalan kepada Allah Ta'ala tu, mereka lupa habis semua tentang kesenangan-kesenangan ataupun segala kenikmatan-kenikmatan dunia tu, dia habis, dia lupa dah. Kenikmatan nak berseronok sana, nak berseronok sini, nak berjalan sana, berjalan sini, habis dilupanya. Dia hanya sibuk nak menumpukan kepada makrifat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu, untuk orang-orang yang menuju jalan tasawuf, orang-orang yang ahli sufi, sehingga mereka mengalami satu ahwal yang dinamakan fana. Kerana apa?
Mereka seronok duduk dalam kemabukan mengenal Allah Ta'ala tu, sehingga dia lupa habis kerja pun tak mau duduk, kalau boleh nak duduk dalam masjid je. Tu dia seronok macam ikan duduk dalam air tu, dia duduk tenang dalam tu. Ya, jadi itu ahwal yang berlaku kepada seseorang itu apabila Allah nak bukakan pintu makrifat kepada dia, maka dia akan mengalami beberapa ahwal. Antaranya fana. Dia tenang duduk dalam kenikmatan makrifat tadi, sehingga dia lupa habis segala. Nak kahwin, ada setengah yang sampai lupa nak kahwin pun ada. Ya, maka yang demikian itu sebahagian daripada nikmat yang amat besar kepadanya. Ya, bukan semua orang Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang sedemikian. Ya. Apabila engkau tilik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas keesaannya, yakni apabila kita memperhatikan segala kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala tampilkan kepada kita, paparkan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Baik yang di luar diri kita ni, segala macam kebesaran Allah Ta'ala kita boleh perhatikan. Yang di dalam diri itu pun hendaklah kamu perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tu, bagaimana Allah Ta'ala mengatur diri kamu, ya? Jantung, paru-paru, limpa, hati, darah, urat saraf. Nak cerita banyak organ-organ dalam tubuh badan kita, ya. Itu masih zahir lagi yang di dalam tubuh badan kita. Yang di dalam batin lagi, pada latifah-latifah, ya. Kesabaran kita, sifat nafsu kita, tamak halopa kita, ya, dengki, khianat, ya, syirik, takabur, nujub, sum'ah. Ini macam-macam lagi penyakit dalam hati kita, ya. Maka untuk kita membersihkan segala penyakit-penyakit batin itu adalah dengan kita menghasilkan makrifat kepada Allah Ta'ala. Apabila engkau tilik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas keesaannya, maka engkau dapat petunjuk kepada Al-Haq Ta'ala yang sebenarnya, dan engkau tiada lagi memerlukan sebab dan amalan bagi berusaha mendapatkan makrifat. Yang ini apabila kita sentiasa dapat memerhatikan segala tindakan-tindakan af'al Allah Ta'ala dalam kehidupan seharian kita, ya, kita perhatikan. Kita tahu Allah bagi rezeki, tapi pernah tak kita perhati macam mana Allah bagi rezeki kepada kita? Itu nak kena perhati. Kita tunggu daripada pagi tu sampailah waktu kita makan tu, macam mana Allah aturkan rezeki kita. Kita sedar-sedar ngap, ya. Tak sedar macam mana sebelum makanan tu terhidang depan kita tu, macam-macam proses dia berlaku, ya. Macam-macam Allah Ta'ala nak gerakkan orang tu, nak pergi petani, nak pergi tanam padi tu. Orang yang nak pergi tangkap ikan, dia pergi ke laut, ya. Yang pergi tanam sayur, pergi ke kebun, semua nak potong sayur. Sampai sedar-sedar kita dah beli, masuk pasar pun, pukul 12 tengah hari siap. Ngap. Kita tak sedar macam mana sebelum tu nak sampai satu pinggan tu semua lauk-lauk tu hidang dalam depan mata kita. Kita tak pernah fikir. Kalau ada pun mungkin sekali-sekala, ya. Tapi macam mana Allah Ta'ala mengaturkan rezeki itu. Sebab tu orang kata rezeki tak salah alamat, makan itu sampai kat kita ni, ya. Jadi apabila terbukanya pintu makrifat, mengenal bahawa Allah yang mendatangkan rezeki ini kepada aku, ya. Jadi walaupun amalan kita sedikit, ataupun mungkin kita ni amalan kita tu tak berapa istiqamah, tetapi apabila kita dalam kegiatan sentiasa memerhatikan, ya, sebab apa? Makrifat ni dia akan terhasil dengan kita memikirkan, ataupun apabila kita memerhatikan, ya. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala turunkan hujan daripada langit, ya. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala ciptakan tumbuh-tumbuhan atas muka bumi. Perhatikan makanan apa yang kamu makan, ya. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tukarkan siang jadi malam, malam jadi siang, ya. Ini semua akan menghasilkan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala, betapa hebatnya Allah Ta'ala ni, betapa berkuasanya dia, ya. Jadi walaupun amalan kita sedikit, tetapi dengan kegiatan sentiasa memikirkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, ya, memerhatikan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meneliti, maka inilah yang akan menghasilkan makrifat. Jadi walaupun amalan kita sedikit,
Tapi dengan kegiatan fikir kita, bertafakur, memikirkan tentang segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya dan ke atas diri kita, bagaimana Allah mengaturkan hidup kita, ya, maka itu akan membuka kita kepada pintu pengenalan kepada makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun amalan kita sedikit, ya, tak mengapa. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Iza fatahalaka wijhatan min at-ta'arufi fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluka. Apabila telah terbukanya bagi kamu satu pemurnian daripada makrifat, maka tak mengapa walaupun amalan kamu sedikit. Kenapa? Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Kerana sesungguhnya tiada dibukakannya makrifat pengenalan itu bagi kamu, melainkan dia menghendaki untuk memperkenalkan dirinya kepada kamu. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik, bahawa makrifat itu adalah pemurniaan daripadanya kepada kamu. Ya. Maksudnya kerana apa di sini? Syekh menyatakan bahawa jangan kita merasa pelik ataupun merasa sangsi walaupun dengan amalan kita sedikit. Allah buka pintu makrifat tu macam besar pemurniaannya. Kerana apa? Kerana sesungguhnya makrifat itu adalah semata-mata kurniaan daripada Allah Ta'ala semata-mata, bukannya usaha daripada pihak kita. Makrifat bukan hak kita nak menghasilkan makrifat. Hak kita sebagai hamba hanya menyempurnakan syariat dan beramal dengan tarikat. Makrifat dan hakikat dia adalah hak Allah Ta'ala, dia nak kurniakan kepada kita. Sejauh mana kita melaksanakan syariat dengan sempurna, tarikat dengan sempurna, kerana syariat tu yang bersifat zahir, tarikat tu pun syariat juga tetapi yang bersifat batin, ya. Jadi syariat dengan tarikat tu dia kedua-duanya adalah syariat yang zahir dan yang batin. Itu hak bagi hamba untuk menyempurnakannya. Nak mendapatkan makrifat hakikat ni bukan daripada ikhtiar hamba, bukannya daripada usaha hamba, tetapi semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan di sini, yang dinyatakan oleh Hadrat Syekh, bahawa alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui anna ta'arrufa, bahawa sesungguhnya makrifat itu huwa muriduhu alaik, ianya adalah semata-mata kurniaan mauridnya, ya, murid ini apa yang dikehendakinya ke atas kamu, ya, apa yang dikurniakannya ke atas kamu. Maksudnya sesungguhnya dia tiada membuka bagimu ini segala jalan orang-orang yang muqarrabin yang membawa kepada hakikat tauhid dan yakin, yakni dia tidak akan membukakan bagi seseorang itu pintu makrifat melainkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, ya, melainkan Allah Taala suka atas seseorang itu, ya. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Ini apabila Allah Ta'ala membukakan suatu pintu pengenalan makrifat kepada seseorang hamba, itu sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa yuridu, dia beriradah, dia berkehendak untuk an yata'arrafa ilaik, bahawa dia nak memperkenalkan dirinya tentang kekuasaannya kepada seseorang hamba itu. Jadi bukannya hamba itu dapat semata-mata dengan kerana amalan ibadat dia tak, ya, tetapi semata-mata kehendak Allah Ta'ala nak memperkenalkan kepada hamba tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya tu, dia bergantung juga atas dalam diri hamba tu. Kalau hamba tu nak mengenal Tuhannya, barulah Allah Ta'ala akan memperkenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Kalau si hamba tu pun nak mengenal Tuhan pun tak nak, ya. Tapi kalau Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia juga, itu tak mustahil, ya. Macam banyak orang-orang yang bukan gangster, bukan penjahat-penjahat yang bertaubat, mereka tu bukannya nak mengenal Tuhan pun, mereka tiba-tiba dia Allah Ta'ala bagi hidayat, Allah berubah 360 darjah kehidupan mereka. Itu cerita-cerita itu masyhur lah kan. Macam mana kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri yang kita tahu pernah menyahut cabaran nak membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tiba-tiba Allah bagi hidayat kepada dia memeluk agama Islam dan sehingga menjadi salah seorang daripada khalifah, ya, Ar-Rasyidin. Jadi apabila Allah nak mengurniakan makrifat kepada seseorang itu semata-mata dengan kehendak Allah Taala, ya. Jadi sesungguhnya dia tiada membuka bagimu segala jalan orang-orang yang muqarrabin. Yang Allah Taala tak akan buka jalan nak mengenal dia tu, sama ada dengan jalan ilmu ke ataupun dengan jalan ibadat ke. Dia tak akan buka jalan-jalan tu kepada pengetahuan seseorang hamba tu, melainkan kalau Allah Taala kehendak. Jadi sebab tu nak mencari jalan nak mengenal pada Allah Taala ni bukan senang, ya. Nak mencari jalan nak mengenal Allah Taala tu supaya kita ni dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid dan yakin. Melainkan dia hendak menerimamu dan memperkenalkan kepadamu segala perbuatan dan sifatnya yang menunjukkan kepada keesaan zatnya. Ini apabila Allah Ta'ala dah bukakan suatu pintu pengenalan kepada seseorang hamba, mana sebenarnya itu adalah suatu kehendak daripada Allah Ta'ala. Allah sendiri nak memperkenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Sebab apa? Allah Ta'ala sayang kepada hamba tersebut, kasih kepada hamba tersebut. Mungkin ada sifat-sifat kebaikan yang ada dalam dirinya sehingga Allah Ta'ala pun kasih kepada dia, ya, sehingga Allah Ta'ala pun nak memperkenalkan diri dia. Bukannya hamba tu nak mengenal Allah Ta'ala, ya, senang begitu saja, ya. Kalau seseorang hamba tu nak mengenal Allah Ta'ala, tapi kalau Allah Ta'ala tak nak perkenalkan diri dia, jenuh bertahun-tahun dia menempuh jalan tu nak mengenal Allah Ta'ala, tak dapat juga mengenal Allah Ta'ala. Berpuluh-puluh kitab dimutalaahnya, dibacanya, ya, beratus-ratus guru, beribu-ribu guru dijumpanya nak mengenal Allah Ta'ala, tak kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala tak nak perkenalkan diri dia kepada hamba tersebut, ya. Tetapi kalau Allah Ta'ala sendiri nak memperkenalkan dirinya kepada hamba, seseorang hamba tu, walaupun hamba tu mengaji kitab pun tak tahu, ya, buat apa amal ibadat banyak pun tak tarat, tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi makrifat pengenalannya, itu tak mustahil. Ini yang dinyatakan oleh Hadrat Syekh. Apabila terbukanya bagi kamu suatu pintu makrifat mengenal Allah Ta'ala, tak apa, walaupun amal kamu sedikit. Itu maksud dia. Kenapa? Kerana sesungguhnya apa yang dibukanya bagi kamu itu semuanya dengan kehendak dia aja semata-mata, bukan dengan kehendak kamu. Dan sesungguhnya tidakkah kamu ketahui bahawa mengenal dia tu, makrifat itu semata-mata kurniaan dia semata-mata, bukan yang kita yang boleh kenal dia. Nak kenal dia macam mana, nampak dia pun tidak, ya. Jadi dia saja yang dapat memperkenalkan dirinya kepada hamba. Sesungguhnya dia tiada membuka bagimu segala jalan orang-orang yang muqarrabin yang membawa kepada hakikat tauhid dan yakin, melainkan dia hendak menerimamu dan memperkenalkan kepadamu segala perbuatannya dan sifatnya yang menunjukkan kepada keesaan zatnya. Tidakkah engkau tahu bahawa pemurnian makrifat itu dia yang menganugerahkannya kepadamu, yang tiada dihinggapi penyakit dan kecacatan padanya. Jadi maka apabila dibukakan bagi seseorang itu, dibukakan bagimu jalan kepada makrifat bagi hadratnya, ini apabila Allah Ta'ala buka jalan nak mengenal Allah Ta'ala itu, maka engkau adalah sebahagian daripada orang-orang yang dikasihinya. Tak kira lah mengenal Allah Ta'ala dengan jalan ilmu ke ataupun dengan jalan irfan ke, dua-dua tu diterima Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang dikasihinya, sebab mereka tu sedang dalam proses nak mengenal, nak menghasilkan makrifat kepada Allah Ta'ala. Makrifat itu awal pemberian dan kesudahan segala yang dituntut. Bila sudah demikian, tiada mengapa dengan sedikit amalan. Jadi kalau kita terhasil makrifat, walaupun amalan kita tu sedikit, tak mengapa. Itu maksud Syekh kata. Mana janganlah kita risau, jangan. Tapi janganlah kita ni rasa riak pula. Aku ni dah hebat lah ni, aku ni dah rasa macam tu, tak boleh lah pula, ya. Itu dah jadi macam ujuk pula, tak anjuk dengan aku dapat ni hebat ni, orang lain tak tahu ni. Tak boleh. Itu mana kita kena sentiasa dengan menganggap apa yang kita tahu tu hanya sedikit, setitis daripada lautan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pengenalan kita kepada Allah Taala tu masih sedikit, ya, nak bandingkan dengan apa yang ada dalam pengetahuan para nabi, para alim ulama, ya. Maka apabila dibukakan bagimu jalan kepada makrifat bagi hadratnya, maka engkau adalah sebahagian daripada orang-orang yang dikasihinya. Makrifat itu awal pemberian dan kesudahan segala yang dituntut.
bila sudah demikian, tidak mengapa dengan sedikit amalan, dan tiada dibukakan bagimu jalan yang demikian itu, melainkan dia hendak menghampirkanmu kepada hadratnya. Jadi apabila Allah Ta'ala buka jalan nak mengenal Allah Ta'ala tu, maknanya Allah Ta'ala nak bawa kita ni semakin dekat menuju kepadanya. Di sanalah diperkenalkan kepadamu segala jenis kemuliaan dan ditunjukkan kepadamu apa yang engkau tidak pernah mengetahuinya. Yakni pengenalan dia tentang Allah Ta'ala itu akan semakin bertambah dan semakin mantap. Yakni keyakinan dia kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan semakin tetap teguh dalam hatinya. Wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aynama tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Amalan yang kamu lakukan, ini segala amalan ibadat yang kamu lakukan, zikir ke, wirid ke, puasa ke, solat ke, bertahajud ke sebagainya, ni segala amal sedekah ke apa ni, jihad ke apa segalanya. Wal a'malu anta muhdiha ilaih. Amalan yang kamu lakukan tu ianya ibarat engkau hadiahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa aynama tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Bagaimana kalau kamu nak bandingkan apa yang kamu hadiahkan kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan hadiahkan kepada kamu, mana lagi besar? Ya. Apa yang kita buat amal ni, kita buat kerana Allah, ibaratnya macam kita menghadiahkan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai amalan yang kita lakukan sebagai hamba. Namun makrifat adalah pengurnian daripada Allah Ta'ala semata-mata ke atas hamba. Jadi kalau kita nak dibandingkan dua-dua ni, apa yang hamba bagi kepada Tuhan sebagai hadiah dan apa yang Tuhan bagi kepada hamba sebagai hadiah, mana lebih mulia? Mana lebih mulia menurut pandangan bapa-bapa, tuan-tuan, para hadirin hadirat sekalian? Sudah tentu apa yang Allah bagi itu lebih besar. Nak bandingkan apa yang hamba bagi kepada Tuhan ni, apa nilainya sangat? Ya? Dengan amalan mutu, amalan ibadat kita tu, kita nak bangga sangat ke? Besar sangat tak? Tak ada apa-apanya. Nak banding dengan amalan ibadat orang dulu semayang tu sampai lekuk batu tu, kita kapek ni pun tak tenggelam lagi. Ya tak? Jadi mutu amalan yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tak terbanding dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba, iaitu berupa makrifat. Jadi kerana itu kata Syekh, apabila Allah bagi makrifat kepada seorang hamba, walaupun amal sedikit tak apa, sebab itu semata-mata kurnia daripada Allah Ta'ala. Dan kurnia itu diberi dengan kehendak dia, bukan dengan kehendak hamba tadi. Maksudnya bukan dengan keupayaan hamba tadi mampu dapat menghasilkan makrifat tersebut. Ya, wal a'malu anta muhdiha ilaih. Maksudnya sedangkan segala amalan itu yang berupa sedekah, sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain ibadat engkau hadiahkan kepadanya. Di manakah letaknya perbandingan antara apa yang kamu hadiahkan kepadanya daripada segala amalanmu yang mengandungi kecacatan dan segala ahwalmu? Ini dalam amalan-amalan ibadat yang kita buat nak bagi hadiah kepada Allah Ta'ala ni, kita ingat dah sempurna ke? Tak sempurna lagi. Kadang-kadang dalam amalan ibadat tu ada cacat celanya. Tengah-tengah khusyuk tu tiba-tiba terlalai pula ingat pergi balik rumah ke, ronda sini ronda sana. Dalam amalan ibadat tu tengah-tengah baca Quran, tiba-tiba melayang fikiran tu ke hulu hilir pergi mana-mana. Jadi tak sempurna amalan ibadat kita, penuh dengan kecacatan. Jadi nak dibandingkan dengan apa yang berkurniaan daripada Allah Ta'ala kepada hamba tu, adakah berserta dengan kecacatan? Sama sekali tidak. Apa yang Allah bagi kepada hamba semuanya sempurna, tak ada cacatnya. Ya, walaupun kita nampak kecacatan, tetapi sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi di manakah letaknya perbandingan antara apa yang kamu hadiahkan kepadanya daripada segala amalanmu yang mengandungi kecacatan dan segala ehwalmu yang bercampur-campur itu, dengan apa yang dia kurniakan kepadamu daripada ilham, taufik dan hidayat kepada jalan ma'rifat dan kasyaf yang dikhaskan kepada sekalian orang ahli inayah yang mendapat pertolongan dan ahli tahqiq. Jadi pengurniaan Allah Ta'ala ke atas seorang hamba itu yang berupa ilham, waridat-waridat, taufik, hidayat, ma'rifat, kasyafat dan sebagainya,
ini adalah perkara yang lebih besar. Kenapa? Ini adalah pengurnian yang Allah kurniakan kepada para anbiya dan para aulia. Jadi keadaan bagi ahli maqam dan ahli amalan, ya. Untuk orang-orang ahli makrifat ni, mereka ni digelar sebagai ahli maqam, ya, dan ahli amalan. Bagi ahli maqam ini, segala amalan itu dimudahkan bagi mereka tanpa merasa keberatan dan kesusahan. Kerana apa? Kerana mereka melakukan amalan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada penyertaan keinginan nafsu mereka. Manakala bagi ahli amalan pula, mereka diberati dengan mujahadah, yakni diri mereka menanggung kesusahan dan melawan hawa nafsu dalam semua keadaan. Dan bagi ahli maqam ini terdapat kepelbagaian pada segala amalan mereka dengan sekira-kiranya dan menurut kadar halnya. Kerana itu Syekh radhiyallahu anhu mengisyaratkan dengan katanya, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Berbagai-bagai jenis amal itu adalah kerana berbagai-bagai jenis waridat, ya. Itu demikian kalam hikmah Syekh yang ke-8 yang dapat kita sama-sama, ya, pelajari tentang hikmahnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan makrifat, walaupun amalan kita yang sedikit, ya, ianya adalah tidak mengapa. Kerana apa? Pengurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah suatu pengurniaan semata-mata dengan kehendaknya, ya. Dan jika kita nak dibandingkan pengurniaan Allah Ta'ala itu dengan amalan ibadat hamba itu, ya, takkan menyamai, ya. Bahawa apa yang Allah beri kepada hamba itu adalah lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi walaupun amalan kita sedikit, ya, kurniaan makrifat daripada Allah Ta'ala itu, kalau Allah Ta'ala nak bagi, nak kurniakan kepada kita, kita kena memperbanyakkan syukur, ya. Dan dengan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat untuk kita, insya-Allah. Ya, untuk kuliah yang akan datang, saya akan jelaskan tentang hikmah yang ke-9 yang mana Syekh menyatakan tentang berjenis-jenis amal itu adalah kerana beraneka jenis ahwal, ya, waridat-waridat ahwal. Dan untuk menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan waridat ahwal ini, insya-Allah untuk kuliah yang akan datang kita akan sama-sama meneliti tentang hikmah yang disampaikan itu, insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tentang hikmah malam ni? Ada tak apa-apa yang nak tanya, yang tak faham ke, ataupun bertambah makrifat ke? Ada tak apa-apa nak tanya? Atau semua dah faham dah? Alhamdulillah. Ya, pandai dah, ya. Alhamdulillah. Jadi saya harap boleh faham dah. Sebab apa? Perkara ni dia belum masuk kepada pembahasan yang tinggi-tinggi lagi, kan? Dia hanya perkara-perkara permulaan. Apabila Allah Ta'ala bukakan pintu makrifat tu, walaupun kita ni buat amal sedikit, ya, tak adalah macam orang dulu, ya. Tapi bila Allah dah bagi itu kita kena mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu. Sebab itu adalah pengurniaan semata-mata daripada Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala suka dengan seseorang itu, maka Allah Ta'ala akan beri pengenalannya tu. Allah akan buka pintu makrifat tu. Mana kalau kita mengaji sifat 20 ke, mana kefahaman tu terhasil dengan mudah, kita faham. Ya, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita doa je lah, insya-Allah. Kita doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alhamdulillah. Kalau tadi sedikit